Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid. Hari ini bersama dengan Ustazah Aini, kita akan belajar tajuk yang baru iaitu tumbuh-tumbuhan. Standard kandungan pelajaran kali ini ialah 5.1 Pembesaran tumbuhan. Standard pembelajaran yang pertama ialah menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Jadi murid-murid perlu tahu kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Yang kedua, menyatakan keperluan asas untuk biji benih bercambah. Apa ya keperluan asas untuk biji benih itu bercambah? Mari kita teruskan. Baik, murid-murid boleh buka buku sains, buku teks sains, muka surat 49. Mari kita lihat situasi di kebun ini. Ada ramai orang yang berkebun di kebun ini. Ada yang mengangkat hasil kebun menggunakan kereta sorong. Ada yang menyiram pokok ataupun menyiram pokok jagung. Okey, mari kita lihat budak perempuan ini cakap apa. Okey, budak perempuan ini cakap, segarnya kacang panjang ini sesuai dijadikan ulam. Budak lelaki ini pula berkata, nyamannya udara di sini sambil mendepakan tangannya. Okey, lembu kat belakang ni pula cakap, sedapnya sambil meragut rumput di mulutnya. Ayam di depan ni pula bercakap, saya pun nak makan juga bila melihat ayam di depannya sedang makan. Ini pula seekor belalang sedang makan daun pada sebatang pokok. Ini pokok terung. Okey. Manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Mengapa? Jadi apa kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan? Kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan ialah yang pertama, habitat untuk haiwan. Yang kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Yang ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Dan akhir sekali, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Okey, kepentingan yang pertama tadi ialah habitat untuk haiwan. Tumbuhan ni penting iaitu sebagai habitat untuk haiwan. Apa itu habitat? Habitat ialah tempat tinggal untuk haiwan. Jadi haiwan ini memerlukan tumbuhan atau pokok-pokok untuk dijadikan tempat tinggal. Cuba lihat tupai dekat dalam lubang pokok ini. Tupai membuat lubang di dalam pokok untuk dijadikan tempat tinggal. Monyet juga tinggal di atas pokok. Burung-burung juga tinggal di atas pokok. Apa lagi haiwan yang tinggal di dalam hutan? Seperti harimau, burung, monyet, seperti yang saya bagi tahu tadi, sama juga, dan juga katak. Dan pelbagai lagi jenis spesies haiwan yang memerlukan tumbuhan untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi, manusia tidak boleh sesuka hati melakukan pencemaran terhadap alam sekitar. Tidak boleh sesuka hati menebang pokok-pokok di dalam hutan kerana akan menjejaskan kehidupan haiwan. Kepentingan yang kedua ialah sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Bagaimana tumbuhan menjadi sumber udara?
untuk manusia dan haiwan bernafas dengan cara tumbuhan mengeluarkan gas oksigen. Gas oksigen ini diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk bernafas. Kepentingan yang ketiga ialah sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Mari kita lihat contoh tumbuhan seperti dukung anak ini. Tumbuhan dukung anak ini boleh didapati di kawasan tanah yang keras seperti di celah rekahan simen, tepi jalan, tepi longkang dan pasu bunga. Tumbuhan ini boleh merawat penyakit kulit seperti kurap, merawat masalah batu karang, darah tinggi dan cirit-birit. Tumbuhan yang kedua pula ialah lidah buaya. Kandungan air yang tinggi dalam tumbuhan lidah buaya ini berfungsi untuk melembabkan kulit muka anda, untuk mempercepatkan penyembuhan luka-luka kecil serta mengurangkan parut luka itu. Menarik kan? Kepentingan yang terakhir ialah tumbuh-tumbuhan ini penting sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Tanpa tumbuh-tumbuhan, kita tak dapatlah nak merasa sayur-sayuran. Sayur-sayuran seperti kobis, carrot ataupun lobak, sawi, kangkung dan macam-macam lagi sayuran boleh dijadikan sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Kita juga boleh memperolehi pelbagai jenis buah seperti pisang, tembikai, limau, strawberry dan macam-macam jenis buah lagi dengan adanya tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah. Mari kita lihat keperluan asas biji benih bercambah. Contoh biji benih ialah seperti kacang hijau. Lihat situasi di bawah. Budak lelaki ini berkata, bilalah biji benih ini nak bercambah? Di hadapan budak lelaki itu, ada sebuah pasu kecil yang mengandungi tanah dan sebiji-biji benih di atas tanah di dalam pasu itu. Kemudian, biji benih itu berkata, saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Saya perlukan air dan udara untuk bercambah. Ingat, air dan udara. Saya juga perlukan suhu yang sesuai. Saya lebih selesa diletakkan di sini. Beberapa hari kemudian, saya sudah mula bercambah. Alhamdulillah. Jadi murid-murid, apakah keperluan asas untuk biji benih bercambah? Air, udara dan suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah.